apa kabar semua? Okey, hari ini saya ingin berkongsi ataupun review sikit tentang buku solo saya. Okey, so ini ialah buku solo saya yang pertama. Okey, untuk tahun ini. Okay. So saya rasa adalah beberapa kawan yang sudah memiliki buku ini. So thank you untuk semua yang sudah mendapatkan buku ini daripada saya. Okay. Saya berharap buku ini dapat memberi satu motivasi ataupun panduan untuk anda semua. Alright. So mungkin ada juga yang tertanya-tanya bila nampak buku ni, mungkin nak tahu apa kandungan di dalam buku ni. Okay. So hari ini saya kongsikan dan bagi sikit review apa yang terdapat di dalam buku ini. Alright. So yang pertama kita tengok page. Okay, di dalam first page ini, bahagian sini ini adalah biodata saya lah. Okay, so di sini juga ada Facebook saya, Facebook Elsa Jem, and then di bawah adalah my email. Alright, so second page. This is second page. Okay. Actually buku ini biasa saja, memang semua di dalamnya, kandungan di dalamnya ialah berkaitan dengan motivasi. Okay, ini ialah kandungan di dalam. Pada mula saya, soalan mengapa saya hasilkan buku ini? Okay, actually pertama sekali sebenarnya saya ingin memotivasikan diri saya. Okay, lucu jugalah bila dengarkan. Sebenarnya saya ingin memotivasikan diri saya dalam masa yang sama. Saya menggunakan motivasi ini kepada orang lain. Saya apply kepada diri saya dulu, dan apabila saya sendiri sudah mengalaminya, saya kongsikan kepada orang lain. Tapi bagaimana untuk berkongsikan motivasi itu? So this is the way. Okay, so saya kongsikan melalui buku ini. Okay, let's see. Kandungan sebenarnya semasa saya menulis buku ini, di dalam ni terdapat beberapa kandungan lah. Okay, saya ingin meletakkan satu tajuk besar, dan di bawahnya ada tajuk yang kecil. Tapi bila saya fikir balik, and then saya check balik, dan akhirnya terhasil di dalam buku ini ada 3 tajuk utama dan di bawahnya ada subtopik yang kecil-kecil lah. Okay, baik. So kalau tengok di dalam ini ada 3 tajuk utama. Okay, yang pertama ialah motivasi kehidupan. Okay, di mana di dalam tajuk ini saya kongsikan apakah kisah-kisah yang boleh memotivasikan kehidupan kita. Sebenarnya kisah itu juga memang sebelum ini pernah saya alami. Sebenarnya kisah itu pernah saya alami dalam kehidupan saya. Okay, jadi kisah motivasi itu something yang memang benar-benar berlaku dalam kehidupan kita. Alright. So dalam tajuk besar ini, tajuknya motivasi kehidupan, dan tajuk kecilnya ada 15. Okay, 15. Okay, salah satu salah satu daripadanya ialah belajar dari kesilapan masa lalu untuk mendorong diri capai matlamat dengan baik. Okay. So bagaimana saya ceritakan secara ringkas bagaimana belajar dari kesilapan masa lalu boleh mendorong kita capai matlamat dengan baik. Okay. Kalau bercerita tentang kesilapan masa lalu, sememangnya manusia tidak ada yang perfect. Okay. So ingat, jika anda rasa down, anda rasa anda nak lakukan sesuatu itu dengan sempurna manapun, ingat, setiap manusia tidak ada yang sempurna dalam kehidupan. Okay, it's normal. Alright. So sebelum ini mungkin dalam kehidupan kita ada kesilapan masa lalu. Tapi soalan saya pada anda semua pada hari ini, adakah anda ingin mengulangi kesilapan masa lalu?
Okay, contohnya semalam kamu melakukan satu kesilapan, keesokan hari semestinya kamu tidak ingin melakukan kesilapan itu lagi kan. Okay, jadi melalui kesilapan masa lalu itu, kesilapan semalam, kita ubah diri kita menjadi lebih baik. Alright, so itu salah satu tajuk yang terdapat dalam tajuk besar inilah, motivasi kehidupan. Satu lagi saya kongsikan, mana dia? Okey, gunakan kelebihan diri dengan sepenuhnya. Okey, sebenarnya dalam dunia ini setiap orang itu istimewa. Okey, kena ingat, dalam dunia ini setiap orang itu istimewa. Kita mempunyai keistimewaan kita masing-masing pun. Seburuk manapun kamu, saya katakan begitu, sejahat manapun manusia itu, okey, setidak pandai manapun manusia itu, mesti ada dalam diri dia satu ataupun lebih daripada satu keistimewaan. Tapi bagaimana kita ingin melihat keistimewaan itu dalam diri kita? Okey, itu persoalannya. Okey, so dengan mencuba. Okey, contohnya sebelum ini kamu seorang yang mungkin kamu rasa diri tidak pandai. Tapi tidak pandai itu bukan dari semua perkara. Itu yang saya pasti. Mungkin kamu tidak pandai dalam pelajaran akademik, okey, tapi kamu pandai dalam benda lain. Contohnya pandai memasak. Okey, kalau pandai memasak, mungkin kamu boleh sediakan resipi yang menarik. Dan selepasnya ada resipi itu, mungkin kamu boleh kongsikan resipi itu kepada orang lain. Bagaimana untuk berkongsi? Okey, mungkin kamu sediakan satu resipi. Dari sana kamu mula berjinak untuk menjual makanan. Contoh. So ada hasil kan? Bila kita jual makanan, kita pun ada pendapatan. Okey, mungkin juga kamu boleh hasilkan buku. Kamu ciptakan resipi di dalam buku tersebut. So buku itu boleh kongsi kepada orang. Okey, di samping yang saya masukkan di sini, dari sinilah kita melihat keistimewaan kita. Kena explore diri kita, dalami diri sendiri, dan saya pasti kamu akan jumpa apakah keistimewaan diri kamu. Alright. Okey, itu banyak lagi tajuk di dalam ini. Okey, mungkin boleh memotivasikan, membantu anda semua. Okey, seterusnya tajuk yang kedua, tajuk besar yang kedua, pemikiran positif pendorong kepada sesebuah kejayaan. Okay. Bagaimana pemikiran kita yang positif ini bantu kita jadi seorang yang berjaya. Okay. Banyak tajuk di dalam ini, ada 10 tajuk, okay, yang boleh bantu anda semua berjaya hanya menggunakan pemikiran yang positif. Alright. Okay, salah satu daripadanya ialah paling mudah sekali. Okay, amalkan tip-tip pemikiran positif. Sememangnya dalam kehidupan harian kita tidaklah seperti yang saya kata tadi, tidaklah sesempurna manapun kan, tapi kita boleh kawal menggunakan minda kita, menggunakan pemikiran kita. Okey, janganlah sentiasa bersalah anggap, terutamanya kepada diri kita sendiri. Bila melihat satu situasi, bila alami satu situasi, kamu rasa saya tidak mampu untuk lakukan perkara ini, sedangkan kamu belum mencoba kan. So cuba dulu, barulah kamu tahu kamu mampu untuk lakukannya ataupun tidak. So amalkan pemikiran positif. Okey, salah satu tajuk lain dalam tajuk 2 ini, okey, kelebihan berfikiran positif. Nah, tadi kan saya kata ciri-ciri amalkan tip-tip pemikiran positif. Sekarang ini bila kita amalkan tip pemikiran positif ni, apakah kelebihannya kepada diri kita? Mesti ada. Okey, contohnya kelebihannya pada diri kita berasa bermotivasi, bersemangat. Okey, contoh macam tadi kan, kamu rasa diri kamu tidak mampu untuk lakukan. Cuba kamu ubah fikiran. Saya rasa saya boleh lakukan ini. Saya mesti cuba dulu. So, semangat itu otomatik ada. Kamu mesti rasa bersemangat. Wah, selepas mencuba kamu berjaya, lagilah semangat lagi. Okay, so saya percaya setiap orang yang
mempunyai pemikirannya positif, ia menjadi satu kelebihan kepada diri kita. Okay, so itu ialah tajuk yang kedua. Ada 10 tajuk di dalam tajuk ini. Yang ketiga, petua pengurusan diri yang membantu mencapai kejayaan. Okay, kita tengok petuanya. Apakah petua-petua yang boleh membantu kita berjaya dalam kehidupan? Yang ini agak mencabar. Okay, so saya suka tajuk-tajuk di dalam tajuk 3 ini. Yang pertama ialah kamu kena urus diri menjadi seorang yang berusaha, bertabah hati dan berdaya tahan. Kalau nak berjaya dalam kehidupan, kita mesti jadi someone yang orang kata menerima cabaran dalam kehidupan. Okay? Contohnya nak berjaya dalam perniagaan, nak hasilkan satu perniagaan. Pertama kali menghadapi cabaran, kamu dah rasa down. Okay, pertama kali gagal, kamu merasakan diri gagal selama-lama. Kalau ini berlaku dalam diri kamu, memang agak sukar. Okay, so apabila pertama kali gagal, usaha lagi untuk percobaan yang kedua. Okay, apabila sudah berusaha, kamu kena tabah hati. Memanglah dalam kehidupan kita ini memang banyak cabaran. Okay, bila dah bertabah hati, mestilah kamu berdaya tahan. Okay, so saya juga mengalami ini dalam kehidupan saya, di mana saya menghadapi banyak cabaran dalam kehidupan saya. Okay, so saya sangat menghargai cabaran-cabaran itu dalam kehidupan saya, sehingga menjadikan saya seorang yang tahan. Okay, tahan, sabar dalam kehidupan. Okay, banyak lagi di dalam ini. Okay, so nanti kamu orang juga boleh dapatkan buku ni dan tengok apakah tajuk-tajuk yang lain di dalam buku ini. Okay, tajuk yang keempat, punca kegagalan dalam kehidupan. Sebenarnya apabila kita gagal, okay, jangan salahkan diri kita. Cuba untuk buat refleksi balik, mengapa saya gagal. Contoh, mengapa saya gagal dalam kehidupan saya? Tanya balik diri. Okay, jangan takut untuk tanya. Tak ada bayaran pun. Okay, tapi itu lebih memajukan kita dalam kehidupan kita. Okay, contohnya punca kegagalan dalam kehidupan. Tidak, salah satu tajuk di dalam ini, tidak mempunyai matlamat diri. Manusia, bagi saya, suatu ketika dahulu saya juga seorang yang tidak ada matlamat diri. Kalau kita tengok 4 tahun 5 tahun yang lepas yang sudah berlalu, okay, saya seorang yang tidak mempunyai matlamat hidup. Saya tidak tahu ke mana arah tuju kehidupan saya. Okay, sehinggalah sebab dalam kehidupan ini ialah proses, kata orang. Kehidupan itu ialah satu proses. Apabila kamu menerima cabaran dalam kehidupan, ia menjadi satu proses yang baik, di mana kita dapat baiki hidup kita dalam kehidupan kita. Okay, so dengan adanya matlamat diri, saya pasti ia ialah sebagai satu pendorong kamu untuk menuju ke mana arah kamu, arah kehidupan kamu, the next. Okay, mungkin dalam tahun ini pandemik, kita menghadapi pandemik COVID-19 ini dengan penuh cabaran. Mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Saya pasti itu sangat mencabar. Okey, dari sini kita bina matlamat yang baru. What is next? Apa yang saya boleh buat dengan keadaan saya tidak ada pekerjaan ini? Mungkin saya boleh lakukan ini. Mungkin saya boleh lakukan ini. Okey, so itu saja review dari buku ini. Okey, so saya berharap dengan rendah hatinya saya kongsikan apa yang terkandung dalam buku ini. Okay, semoga buku ini dapat menjadi panduan kepada anda semua, dapat membantu anda. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah. Okay, so jangan takut untuk bina satu kejayaan dalam kehidupan kita. Alright, so
dapatkan buku ini. Okey, satu buku, jika anda dapat satu buku ini akan dapat free gift. Okey, free gift untuk penanda buku. Setiap buku saya sediakan satu penanda untuk anda baca. Okey, so semoga apa yang saya kongsikan sebentar tadi membuka sedikit minda anda semua untuk menjadi orang yang berjaya. Dan saya doakan semua yang di luar sana yang belum berjaya dalam kehidupan, saya doakan anda semua berjaya. Bagi yang sudah berjaya, saya doakan anda semua lebih berjaya lagi dalam kehidupan. Okay, bye. Jumpa lagi.